Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lis-sajidin. Hai, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita akan sambung unit 5 sifat cahaya. Dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita, kita memerlukan cahaya. Bila ada cahaya, maka kita boleh melihat. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat. Sebagai contoh, kalau rumah awak tiba-tiba bekalan elektrik tak ada. Tiba-tiba bekalan elektrik tak ada. Dan waktu tu gelap ataupun waktu tu malam. Jadi, awak rasa awak nampak tak? Diri penglihatan awak waktu tu boleh digunakan tak? Bila gelap, diri penglihatan kita tidak dapat berfungsi. Kerana diri penglihatan iaitu melihat memerlukan cahaya. Sebab tu, cahaya ni sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Jom kita belajar tentang sifat cahaya. Objektif pembelajaran kita hari ini, maksudnya hari ini apa target pembelajaran kita? Yang pertama, kita boleh menyatakan bahawa cahaya bergerak lurus. Yang kedua, kita boleh membandingkan dan membezakan bayang-bayang yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Sifat cahaya. Cahaya merupakan satu bentuk tenaga. Matahari merupakan sumber utama tenaga cahaya. Waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang. Adanya matahari, maka manusia boleh melihat. Kerana matahari adalah satu sumber utama cahaya. Dan bila malam, matahari tak ada. Jadi, macam mana sumber cahayanya? Bila malam adanya bulan. Bulan bercahaya kerana mendapat sinaran cahaya daripada matahari. Cahaya matahari ini memantul kepada bulan. Sebab tu kita nampak bulan ni bercahaya. Bulan ni dia tak ada cahaya. Cahayanya adalah sumbernya daripada matahari. Matahari ni besar sangat. Besar daripada bumi. Kemudian cahaya bergerak lurus dan laju. Boleh dipantulkan, boleh dibiaskan. Kita teruskan dengan melihat satu video tentang eksperimen tentang penyiasatan pergerakan cahaya. Nak buktikan bahawa cahaya ni adalah bergerak lurus. Jadi tujuannya adalah menyiasat pergerakan cahaya. Apa alat dan bahan yang kita perlukan adalah lampu suluh. Awak boleh ganti dengan lilin ataupun laser. Cardboard bercelah. Skrin cardboard. Daripada cardboard kita jadikan dia sebagai skrin. Dan juga blok kayu. Kalau kita tak ada blok kayu, awak boleh gantikan dengan kotak. So kita tengok satu video tentang pergerakan cahaya. Dalam eksperimen ni, cardboard bercelah disusun secara lurus ataupun selari ataupun sama. Kemudian, bila dah susun sama, kemudian kita hidupkan lampu. Kemudian kita hidupkan lampu suluh. Cuba kita perhatikan
bila lampu suluh dihidupkan, apa yang terjadi pada skrin? Tengok kat sini, apa yang terjadi pada skrin? Okay, apa yang terjadi pada skrin cardboard ni? Okay, apa yang terjadi adalah cahaya daripada lampu suluh tadi boleh dilihat pada skrin cardboard ataupun skrin kotak. Okay, okay. Sekarang kita tengok, okay, apabila cardboard bercelah, apabila salah satu cardboard bercelah ni, okay, tidak berada pada kedudukan yang selari, apa yang akan terjadi kepada cahaya lampu suluh? Okay, jom kita tengok. Okay, kita angkat cardboard bercelah ni. Waktu kita angkat cardboard bercelah, apa yang terjadi pada skrin cardboard? Cahaya daripada lampu suluh tadi boleh dilihat pada skrin cardboard ataupun tak? Tak boleh kan? Sebab cahaya, okay, tidak boleh menembusi untuk sampai kepada skrin cardboard. Okay? Okay, kesimpulan daripada eksperimen ni, okay, kita dapat menyatakan bahawa cahaya bergerak secara lurus. Seterusnya kita akan pergi kepada kejelasan bayang-bayang objek. Ingat tak yang awak kena buat satu eksperimen ni kat rumah kan? Okay. Kalau ada yang belum buat, okay, boleh buat. Okay? Boleh buat dengan family, boleh buat dengan adik awak, okay, boleh buat dengan ibu ayah awak. Okay, sekarang ni kita nak faham bagaimana bayang-bayang ni terbentuk. Bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh suatu objek. Sifat cahaya adalah bergerak lurus, kan? Okay, bila cahaya ni terhalang oleh suatu objek, bila cahaya ni terhalang oleh suatu objek, ada objek yang menghalang, maka terbentuknya bayang-bayang. Okey, boleh ya? Okey, terus setiap bayang-bayang ni ada tahap kejelasan dia. Jelas ataupun tak jelas bayang-bayang tu. Macam mana kita nak tahu? Okey, kejelasan bayang-bayang terbentuk mengikut jenis objek yang menghalang, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya atau legap. Lut sinar ni, okay, kalau awak tengok dalam muka surat 91, okay, lut sinar ni adalah, lut sinar ni contohnya macam plastik jernih, okay, kan sekarang kan kalau okay, kan sekarang kalau macam kita beli barang, okay, ada setengah kedai yang gunakan plastik yang warna putih yang transparent. Transparent tu lut sinar lah. Maksud dia bila awak tengok plastik tu, awak nampak apa yang ada dalam plastik tu. Contoh awak beli aiskrim ataupun awak beli makanan, kan? Okay, dalam plastik tu awak nampak ada makanan. Awak tengok je, awak dah nampak. Okay, lut sinar. Okey, kemudian lut cahaya. Lut cahaya ni macam mana? Okey, lut cahaya, kita ambil contoh plastik yang berwarna. Okey, plastik yang berwarna, okey, awak pergi kedai, awak beli, awak pergi kedai, kemudian awak beli barang. Okey. Kemudian akak yang dekat kaunter ni pun masukkan barang awak dalam plastik yang berwarna kuning contohnya, kan? Okey, jadi plastik berwarna kuning tu adalah lut cahaya. Okey, kalau kata awak pergi kedai, okey, kemudian ada abang ni masukkan barang dalam plastik yang jernih, lut sinar. Maksudnya bila masukkan aiskrim awak nampak, itu adalah lut sinar. Okey, awak nampak. Kalau lut cahaya ni plastik yang berwarna. Okey.
Kemudian kalau legap ni contohnya kad Manila. Yang paling mudah lah kad Manila untuk awak nampak. Okey. Kad Manila ni adalah contoh objek legap. Sebabnya tidak membenarkan cahaya melaluinya. Untuk minggu hadapan, kita akan belajar faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Rajin-rajinkan membaca faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Awak boleh buka buku teks, muka surat 92. Boleh baca dulu. Kemudian nanti kita akan belajar sama-sama. Kelas. Kita tangguh kelas dan insyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.